Assalamualaikum dan salam Surat Kusang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berikrar akan terus mempertahankan hak-hak Sarawak dalam Malaysia. Menurutnya, beliau bersama pasukannya dalam Kerajaan Sarawak juga akan terus berjuang membangunkan negeri ini khususnya di kawasan luar bandar. Tegasnya, kepentingan rakyat negeri ini terutama di kawasan luar bandar sentiasa diberikan keutamaan dengan memastikan setiap projek pembangunan dibatalkan kerajaan pusat terdahulu dilaksanakan semula. Saya selaku pemimpin kita, saya akan pertahankan hak Sarawak dalam Malaysia. Dan juga saya akan terus membangun kawasan kita termasuk luar bandar. Kita tahu Batang Igan di-cancelnya. PS cancel Batang Igan jabatan. Kau cancel lah, kau belum tahu. Sarawak ambil alih dan kita bangunkan Batang Igan jabatan. Kita sambung ke Paloh, kita sambunglah ke Batang Lasak. Sidaknya mun terkejut, kedak ni kita boleh membiayai jambatan tiga yang lebih 1 bilion ringgit. Saya madah wang Sarawak bukan bodoh. Wang Sarawak boleh mencari jalan. Kerana kepentingan rakyat lebih penting. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Terbuka Pekanbaharu Daro pada Ahad. Sehubungan itu, Premier Sarawak menyuruh pemimpin dalam gabungan Parti Sarawak GPS terus mengekalkan perpaduan dan mengambil iktibar dari apa yang berlaku di Semenanjung. Bahawa yang penting perpaduan di kalangan kita. Kita dapat melihat apa yang berlaku di Semenanjung. Apa yang berlaku, parti itu kuat. Kuat. Tetapi terkucundang. Sebab perpecahan. Hingga negara kita mempunyai 3 Perdana Menteri dalam satu penggal. Apa yang berlaku? Banyak projek tidak dapat dilaksanakan. Dan nombor 2, keyakinan pelaburan kepada negara kita terjejas. Sebab itu bagi kita dalam GPS, kita jaga perpaduan parti kita. Menyentuh mengenai pilihan raya umum PRU ke-15, Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Openg selaku Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB berharap rakyat di kawasan Daro akan memberikan sokongan padu kepada mana-mana calon yang diketengahkan GPS kelak. Masa akan datang, maklum bedok dah dibunyi. Apabila bedok tak dibunyi, tak kertilah kita ya, gagolah kita. Siapa saja diletak oleh GPS di kawasan ini, berilah sokongan yang hebat kepada beliau kerana ia membawa bendera kita GPS di kawasan ini. Sementara itu, Premier Sarawak berkata pembinaan jambatan Batang Lasak akan menjadi game changer dalam mengubah landscape pembangunan di Daro apabila ia siap kelak. Selain itu, pembinaan 2 lagi jambatan iaitu Jambatan Igan dan Jambatan Batang Paloh bakal mengangkat potensi kawasan Kuala Rajang dalam pembangunan ekonomi. Itu adalah game changer kepada kawasan itu. Jadi di kakak tadi disebut beberapa projek yang telah kita laksanakan. Alhamdulillah. Ya macam hari itu, ya waktu Wahab ya hari raya kita pakai tent. Hari itu dah ada tent. Jadi kita sentiasa beransur-ansur membangunkan Daro. Apabila jambatan tu semua siap, termasuklah Paloh dan Igan, kawasan Ulu Rajang tu, Kuala Rajang, semua tu akan menjadi kawasan yang mempunyai potensi yang begitu tinggi dalam pembangunan ekonomi kita. Katanya penubuhan Agensi Pembangunan Delta Rajang Rada yang dipengerusikan oleh Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh juga akan memacu dan mengkoordinasikan pembangunan di seluruh kawasan berkenaan. Sebabnya saya bersetuju kita tubuhkan satu agensi yang khas
untuk pembangunan kawasan itu, iaitu RADA. Rajang Delta Development Agency. Dan ini dapat kita mengkoordinasikan pembangunan seluruh di kawasan Rajang Delta. Terdahulu, Safi dalam ucapan aluannya berkata kepimpinan dan keprihatinan Primer Sarawak telah membawa pelbagai pembangunan di kawasan Daro. Menurutnya, sebanyak 3 projek mega telah diumumkan oleh Primer Sarawak sewaktu lawatannya ke Daro pada 2017, iaitu pembinaan Masjid Daro, Jambatan Batang Lasa dan Rumah Spektra Permata RSP. 2017 ketika datang di sini, ketika itu kita masih menggunakan kemah. Alhamdulillah hari ini kita telah menggunakan dewan terbuka. Inilah nikmatnya RTP kita dan digunakan untuk pelbagai program, untuk belia, untuk uptown dan sebagai aktiviti sukan yang lain. Dan pada hari itu yang Bapak Premier mengumumkan 3 projek besar. Pertama adalah Masjid daerah Daro yang baru. Nunnya dah siap. Dah siap. Itulah salah satu projek diumumkan 2017. Yang keduanya Jambatan Batang Lasa dalam pelaksanaan sekarang ini. Dan kita boleh nampak struktur yang dengan jelas sudah sekarang ini. Yang ketiga adalah mengumumkan kelulusan untuk Rumah Spektra di Daro. Dan ada kelewatan sikit, insyaAllah hari ini sudah terlaksana, di mana kerja-kerja tapak sudah pun bermula. Kelewatan bukan kesilapan, tetapi disebabkan kita mencari lot. Kita menunggu SPK. SPK Badong telah luluskan, kita gunakanlah SPK itu untuk membina rumah sejahtera, membantu rakyat kita Daro itu memiliki rumah kediaman sendiri. Pada majlis itu, Primer Sarawak bersama tetamu lain telah menyaksikan penyerahan surat ikatan kontrak pembinaan Rumah Spektra Permata Kampung Badong Baru, selain surat ikatan kontrak pembinaan Sekolah Kebangsaan Penasu dan surat ikatan kontrak lampu isyarat pintar. Selepas majlis berkenaan, Primer Sarawak telah menyempurnakan majlis pelancaran pembinaan Rumah Spektra Permata RSP Kampung Badong di tapak skim pembesaran Kampung SPK Badong Baru. Terdahulu, beliau telah diberikan taklimat oleh wakil dari Perbadanan Perumahan Sarawak HDC mengenai pelaksanaan projek tersebut. Projek menelan kos sebanyak 36.5 juta ringgit itu telah bermula sejak Julai 2022 dan dijangka siap pada Mei 2023 dengan melibatkan pembinaan sebanyak 28 unit rumah. Premier Sarawak kemudiannya merasmikan Kompleks Sukan Daro yang juga telah selesai dinaik taraf. Kos bagi menaik taraf fasiliti sukan itu menelan belanja sebanyak 3.3 juta ringgit. Ia telah bermula sejak 11 September 2020 dan siap sepenuhnya pada 10 Jun 2021. Berita seterusnya, Timbalan Primer Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas berharap dapat melahirkan lebih ramai penenun-tenun Iban dan baju dabung, baju kebaya Iban yang lebih mahir dan berprestasi. Katanya produk tradisional ini mendapat permintaan tinggi dan mampu menjana pendapatan lumayan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil kepada pelatih yang berjaya menamatkan kursus anyaman dan jahitan di Rumah Nelson Rentap Berduru di sini pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban turut memberitahu kedua-dua produk itu boleh dihasilkan dalam kualiti yang tinggi. Jelasnya mereka perlu meningkatkan lagi kemahiran dengan mencari guru pelatih yang boleh menggilap kemahiran mereka bagi membolehkan mereka menghasilkan produk khusus yang berkualiti tinggi. Beliau memberi jaminan Kerajaan Sarawak akan membantu memasarkan produk mereka. Laporan seterusnya, Timbalan Primer Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan telah mengadakan lawatan ke daerah lawas bagi meninjau beberapa projek pembangunan yang kini sedang giat dilaksanakan di Kampung Bangkatan dan Kampung Patarikan Merapuk pada Jumaat. Lawatan pertama beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari telah ke Kampung Bangkatan Merapuk bersama rombongan bagi meninjau projek loji rawatan air 2MLD di Kampung Patarikan Merapuk, lawas yang bertujuan bagi memastikan perjalanan pembinaan projek-projek berjalan dengan lancar. Projek ini merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi memastikan penduduk di daerah lawas dapat menikmati air bersih dan terawat, khususnya penduduk di kawasan sekitar Merapuk.
Seterusnya, Dato' Amawang Tengah meneruskan lawatan ke Kampung Patarikan Merapok iaitu projek Patarikan Tourism Facilities di Kampung Patarikan Merapok Lawas. Antara projek yang dilawati ialah pembinaan jeti, pusat informasi, kios dan lain-lain. Selain tarikan cahaya kelip-kelip, terdapat juga haiwan liar seperti monyet, buaya, aktiviti memancing udang galah serta pemandangan yang menarik sesuai untuk sektor pelancongan. Setakat ini, pembinaan tersebut telah mencapai 25.74% dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, program Maulidur Rasul Masjid Kuching dapat membantu mengeratkan ukhuwah di kalangan penduduk. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, beliau sangat menyambut baik penganjuran program itu kerana ia membantu masyarakat untuk berhimpun. Ini merupakan di mana masyarakat kita dapat berhimpun. Kita kadang-kadang duduk sekampung tapi tak kenal jiran sekalipun. Jadi ada program sebeginilah kita dapat kenal mengenali antara satu sama lain, dan ini akan dapat menghidupkan masyarakat kita dari segi ukhuwah. Amat penting zaman sekarang untuk kita rapatkan hubungan, sebab perpaduan ini menjadi asas untuk kita bangunkan masyarakat kita. Sebab kekuatan sebuah masyarakat itu akan menentukan kejayaan sesebuah negeri. Apatah lagi program hari ini melibatkan ramai penyertaan daripada kalangan kanak-kanak kita, iaitu generasi masa depan kita. Sebab itu saya melihat program begini amat penting sekali untuk kita sokong, dan kita akan terus menyokong program sebegini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Kampung Masjid Kuching 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi di Jalan Dato' Haji Bahabul Kuching di sini pada Ahad. Jelasnya lagi, kekuatan dalam sesebuah masyarakat itu akan menentukan kejayaan sesebuah negeri. Justeru, beliau berharap agar program seumpama ini akan diteruskan lagi bagi mengeratkan ukhuwah di antara penduduk kampung. Dalam majlis tersebut turut dipersembahkan persembahan marhaban dari kumpulan Ar-Karwis dan bacaan surah oleh dua beradik dari kampung Masjid Segoleng. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.